Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Ismail. Okey, hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan Pelaksanaan RBI kepada Kurikulum Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran. Okey, kita masuk pada bahagian pengenalan dahulu. Okey, menurut Muhammad Hanafi 2010, MBK pembelajaran iaitu murid berkeperluan khas menghadapi pelbagai masalah berpunca daripada ketidakupayaan pembelajaran yang dialami. Okey, kalau kita lihat kebanyakan di dalam kelas, MBK pembelajaran mengalami masalah seperti membaca, menulis, mengira, lemah daripada penguasaan kemahiran motor kasar, motor halus dan mengalami kurang daya tumpuan di dalam kelas. Okey, bila kita lihat kepelbagaian ketidakupayaan ini memerlukan guru untuk merancang satu corak pembelajaran khusus mengikut ketidakupayaan murid. Jika kita lihat di dalam kelas, walaupun hanya 5 hingga 8 orang murid di dalam satu kelas, tetapi setiap murid mempunyai ketidakupayaan yang berbeza dan memerlukan guru untuk merancang mengikut keperluan dan kemampuan murid yang perlu dilihat sebelum merancang pengajaran dan pembelajaran. Jadi, untuk sebelum merancang pengajaran dan pembelajaran itu, satu rancangan pengajaran individu yang kita panggil RPI, iaitu dia adalah satu dokumen bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid secara individu. Okey, seterusnya bagi objektif kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesan pelaksanaan RPI dalam meningkatkan pencapaian kurikulum MBK pembelajaran, dan kajian ini adalah melihat daripada persepsi guru pendidikan khas. Okey, seterusnya kita lihat kepada tinjauan literatur iaitu pada kajian-kajian lepas. Okey, di slide yang kita dapat lihat di sini, kajian-kajian pengkaji lepas menunjukkan bahawa RPI membantu guru dalam pembelajaran dan seterusnya membantu perkembangan potensi murid. Okey, secara yang dapat kita lihat di sini juga daripada kajian Zainal Abidin pada 2010, PDPC menjadi teratur, sistematik dan membantu mengikuti perkembangan murid. Kerana daripada RPI itu sendiri, guru akan mencatatkan kelemahan, kekuatan dan apa yang harus dibantu kepada setiap orang murid. Dan melalui RPI ini juga daripada kajian Siti Nurmaisarah dan Muhammad Hanafi 2016 yang kita boleh lihat di slide, RPI membantu dalam meningkatkan enrolment murid ke program pendidikan inklusif. Jadi itu adalah salah satu matlamat kita untuk memberikan daripada murid MBK kepada program inklusif. Okey, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif yang dijalankan secara kajian tinjauan, teknik persempelan secara teknik persempelan rawak mudah. Lokasi kajian dijalankan di program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Rendah di daerah Seremban Negeri Sembilan. Seramai 52 orang sampel diambil daripada populasi kajian sebanyak 60. Okey, saya menggunakan teknik Craigie dan Morgan, iaitu apabila 60 orang populasi, seramai 52 orang sampel diambil. Okey, instrumen diberikan secara soal selidik, di mana instrumen secara Google Form yang telah diberikan kepada semua responden di dalam aplikasi WhatsApp kepada semua responden. Okey, daripada segi analisis data, data dijalankan secara deskriptif, iaitu kita mengambil kira daripada segi peratusan, frekuensi dan juga mean. Okey, di slide seterusnya kita akan membincangkan tentang dapatan kajian. Okey, kita lihat daripada segi aspek demografi bagi jantina. Okey, seramai 52 orang responden dan kita lihat di sini frekuensi seramai 10 orang guru lelaki dan 42 orang guru perempuan. Okey, dari segi umur, yang tertinggi di antara lingkungan umur 30 hingga 40 tahun, iaitu seramai 32 orang guru, dan pengalaman mengajar antara 6 hingga 10 tahun menunjukkan frekuensi yang tertinggi, iaitu seramai 25 orang. Okey, seterusnya kita akan bincangkan dapatan kajian kita dengan lebih mendalam. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini? Mean keseluruhan bagi kajian ini adalah tinggi, iaitu 3.96, yang membawa interpretasi bahawa pelaksanaan RPI memberi kesan kepada perkembangan kurikulum murid berkeperluan khas pembelajaran. Okey, dalam kajian ini terdapat 7 item yang dinilai, iaitu kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, prestasi murid, potensi murid, penguasaan 3M, iaitu daripada membaca, mengira dan menulis, matlamat
kurikulum, apabila kita sebut matlamat, adalah apa yang harus dicapai oleh murid dalam jangka masa yang panjang, dan juga objektif kurikulum, iaitu pencapaian yang harus dicapai oleh murid dalam jangka masa pendek. Okey, kita lihat di sini, ketujuh-tujuh item menunjukkan min keseluruhan yang tinggi, dan ia menunjukkan bahawa RPI amat penting dalam meningkatkan kemampuan dan keupayaan murid. Okey, kita pergi kepada perbincangan dan cadangan. Okey, kita lihat di sini pelaksanaan RPI memberi kesan kepada kurikulum MBK pembelajaran. Kita lihat melalui RPI, guru dapat memberi fokus kepada pembelajaran MBK secara individu. Kerana kita tahu setiap MBK memerlukan pembelajaran secara individu kerana ketidakupayaan mereka adalah berbeza-beza. Walaupun di dalam satu kelas setiap individu adalah berbeza, dan guru perlu merancang pengajaran dan kemahiran yang harus diberikan kepada murid mengikut keupayaan mereka. Okey, di sini kita lihat daripada Ismail 2008, kejayaan pelaksanaan RPI bergantung kepada perancangan dan pelaksanaan yang sistematik daripada guru. Okey, daripada cadangan, kemahiran penulisan, pemahaman tentang RPI ini harus dipertingkatkan dalam kepada kalangan guru, bakal-bakal guru, terutama di pusat-pusat pengajian, contohnya di IPG dan di IPTA. Okey, seterusnya kepada guru-guru, kita harus memberikan kursus dan bengkel pemantapan pemahaman tentang penulisan dan menjalankan pengajar RPI dengan lebih berkesan di sekolah. Baiklah, daripada kesimpulan kajian yang dijalankan, kita boleh lihat kepelbagaian MBK pembelajaran di dalam program pendidikan khas inklusif memerlukan setiap individu menerima corak pengajaran yang direka khas bagi memenuhi keperluan pendidikan yang bersesuaian dengan mereka. Okey, kita boleh lihat di sini, rancangan pendidikan individu membantu perkembangan yang optimum mengikut tahap MBK, dan di sini dapat memberi peluang kepada mereka dalam mendapat pendidikan yang sama dengan murid tipikal. Okey, itu saja untuk pembentangan saya pada hari ini. Semoga pembentangan ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih kepada semua yang menonton. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum. Bye.